Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Asmani dan rakan-rakan saya yang lain. Baiklah, kami daripada kumpulan 9 akan membentangkan tentang tajuk nilaikan pandangan Lucy Dawidowicz dan Hannah Arendt, peranan Judenrat iaitu Majlis Golongan Tua Yahudi dalam kempen pembasmian orang Yahudi oleh Hitler. Di bawah merupakan senarai nama pembentang iaitu dimulai oleh saya, Muhammad Hafizah bin Abdul Aziz, kemudian Fatih Nabila binti Muhammad Zulkifli, dan Aina Maisarah binti Muhammad Jalani, seterusnya Muhammad Asrul bin Syafi'i, dan pembentang kelima iaitu Arif Hakimi bin Zulkifli. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan lihat sedikit biografi ringkas tentang Hitler. Nama sebenar beliau ialah Adolf Hitler, walaupun sebutannya, ejaannya Adolf, tapi kita sebut sebagai Adolf. Dan beliau telah lahir pada 20 April 1889 dan tempat lahir beliau ialah Braunau am Inn, Austria. Beliau bukanlah warga negara Jerman seperti mana yang dipercayai oleh orang ramai. Dan nama bapa beliau iaitu ialah Alois Hitler. Nama ibu beliau ialah Clara Pons. Dan apa yang unik pada Hitler, pada masa kecil beliau sangat berbakat dalam bidang seni. Dan beliau sering mendapat tentangan daripada ayahnya kerana ayahnya tidak minat akan bidang tersebut. Dan beliau juga dikatakan pernah ingin menyambung pengajaran beliau dalam pengajian dalam bidang seni, tapi gagal. Dan di belah kiri slide kita dapat lihat gambar ataupun gambar lukisan, gambar hasil lukisan Adolf Hitler. Begitu sangat cantik dan sangat realistik. Jadi cuba kita bayang sekiranya Adolf Hitler ini berjaya memasuki atau melanjutkan pelajaran beliau dalam bidang seni. Apakah dunia kedua masih akan berlaku dan apakah peristiwa-peristiwa yang penting seperti Holocaust masih akan berlaku? Yang ini saya tinggal sebagai buah persoalan di minda doktor dan rakan-rakan. Baiklah, beliau telah menyertai anggota tentera pada Ogos 1914 dan beliau menerima Iron Cross First Class dan Black Wing Badge dalam Perang Dunia Pertama. Ini menunjukkan beliau seorang tentera yang hebat dan sangat dikagumi oleh orang ramai. Dan seterusnya kita lihat ke arah Nazisme. National Socialist Workers Party, Nazi atau juga dikenali sebagai Reich ketiga diwujudkan pada tahun 1933. Dan Nazi ini didirikan dengan menggunakan nama Deutsche Arbeiterpartei yang membawa maksud Parti Buruh Jerman. Maafkan saya jika saya silap sebut nama Jerman tadi. Dan awalnya parti ini berjuang untuk membela nasib-nasib pekerja Jerman. Tetapi Deutsche Arbeiterpartei ini bertukar nama menjadi NSDAP setelah Hitler menyuntik semangat nasionalisme dan sosialisme. Dan pada pilihan raya yang pertama iaitu pada 19 Januari 1919, NSDAP ini telah bertanding kerana ia telah menjadi satu parti politik. Tetapi pada peringkat awal, ia masih kurang mendapat sokongan majoriti rakyat Jerman. Kerana pada peringkat awal, rakyat Jerman masih kurang keyakinan terhadap parti ini. Tetapi, sokongannya meningkat apabila Hitler memainkan peranannya. Dengan kita semua tahu bahawa Hitler seorang kombinator yang hebat. Apabila beliau memberikan ucapan, ramai akan mendapat keyakinan daripada ucapan beliau. Dan beliau juga menggunakan isu hangat seperti perjanjian Versailles untuk menghangatkan lagi masyarakat Jerman dan juga meraih sokongan undi yang banyak. Okey, dan NSDAP ini memperoleh sokongan yang amat penting menjadi kekuatan bagi mengubah nasib negara Jerman selepas kejatuhan Republik Weimar pada tahun 1933. Dan NSDAP ini muncul dengan ideologi yang disebut sebagai Nazisme. Ideologi ini bermula apabila parti Nazi dijatuhkan hukuman atas pertuduhan melanggar nilai-nilai kebangsaan. Walaupun dijatuhkan hukuman melanggar nilai-nilai kebangsaan, tetapi parti ini tidak dibubarkan. Mereka sebaliknya membina ideologi baru bagi bangsa Jerman, iaitu ideologi yang dikenali sebagai ideologi Nazisme. Seterusnya kita lihat sedikit tentang definisi Holocaust. Holocaust berasal daripada perkataan Yunani iaitu bermaksud pengorbanan dengan api. Umumnya ia bermaksud kemusnahan yang sangat besar terutamanya oleh api ataupun haba atau pembunuhan sejumlah orang besar. Tetapi dalam konteks perbincangan kita, Holocaust membawa maksud pembunuhan ramai-ramai iaitu sebanyak 6 juta orang Yahudi yang dilakukan oleh rejim Nazi dan rakan sekutunya. Okey, di dalam Holocaust ini terdapat 3 kumpulan utama yang menjadi mangsa pembunuhan ataupun mangsa seksa.
dan mereka dibunuh ataupun diseksa dengan alasan-alasan yang berbeza. Misalnya orang Yahudi dikatakan dibunuh ataupun diseksa disebabkan mereka dikatakan lemah ataupun berstatus lebih rendah daripada masyarakat Jerman. Mereka juga tidak layak berkahwin dengan rakyat Jerman akibat daripada status mereka itu. Dan seterusnya, kemudian kita lihat pada kumpulan 2, orang Roma, Gypsy dan orang kurang upaya dan beberapa orang Slavia, tawanan perang Soviet dan orang berkulit hitam. Mereka ni pula dibunuh akibat daripada faktor biologi. Mereka dikatakan contohnya orang kurang upaya dikatakan tidak lagi mampu untuk memberikan sumbangan kepada negara Jerman. Jadi di atas dasar final solution ataupun penyelesaian akhir mereka dibunuh. Dan seterusnya golongan ketiga iaitu komunis, sosialis, saksi-saksi Yehova dan golongan homoseksual. Yang kumpulan ini pula dibunuh akibat daripada dasar ideologi politik yang berbeza, kepercayaan dan juga pengamalan norma yang tidak bertepatan dengan masyarakat Jerman. Misalnya seperti homoseksual. Seterusnya kita lihat kisah di sebalik Holocaust. Pada tahun 1939, populasi Yahudi di Eropah berjumlah 9 juta, iaitu melebihi populasi kaum-kaum lain di Eropah. Kebanyakan mereka tinggal di negara pengaruh Jerman, di bawah pengaruh Jerman. Dan menjelang tahun 1945, orang Jerman dan sekutu-sekutunya membunuh hampir 2 daripada setiap 3 orang Yahudi Eropah sebagai sebahagian daripada penyelesaian akhir. 200 orang Roma ataupun Gypsy juga merupakan mangsa dan sekurang-kurangnya 200,000 pesakit kurang upaya mental atau fizikal dibunuh dalam program eutanasia. Dan ketika kezaliman Nazi ini tersebar di seluruh Eropah, Jerman dan rakan-rakannya menyiksa dan membunuh berjuta-juta orang lain. Antara 2 hingga 3 tawanan perang Soviet dibunuh atau mati akibat kelaparan, penyakit, pengabaian atau diseksa. Dan orang Jerman menyasarkan golongan intelektual Poland yang bukan Yahudi Poland dan mengusir jutaan orang awam Poland dan Soviet untuk kerja paksa di Jerman atau di Poland. Individu-individu ini mereka bekerja keras dan sering mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dan pada tahun-tahun awal rejim Nazi berkuasa, pihak berkuasa Jerman membunuh golongan homoseksual dan golongan-golongan lain yang kelakuannya tidak sesuai dengan norma sosial yang ditetapkan oleh masyarakat Jerman. Dan seterusnya, pengawal polis Jerman mensasarkan ribuan politik termasuk komunis, sosialis dan kesatuan sekerja dan juga ahli agamawan. Bilangan besar individu ini mati akibat dipenjara dan diseksa. Jadi dapat kita lihat bahawa sasaran utama masa Holocaust ini merupakan Yahudi. Tetapi masih terdapat kumpulan-kumpulan lain yang juga dibunuh akibat-akibat tertentu. Jadi Holocaust ini bukan melibatkan kaum Yahudi semata-mata. Baiklah, seterusnya saya akan memberi slide ini kepada saudari Fatin Nabila untuk meneruskan sesi pembentangan. Terima kasih saudara Asrizal. Seterusnya saya akan menyambung bahagian sebab mengapa Hitler membenci orang Yahudi. Sebab yang pertama ialah Yahudi banyak menguasai sektor ekonomi. Hitler membesar dalam kemiskinan sebelum menjadi pemerintah Jerman. Ketika miskin, dia mendapati banyak orang Yahudi yang hidup senang dalam kekayaan tanpa perlu bekerja keras. Ketika itu, orang Yahudi banyak menguasai sektor ekonomi terpenting di Jerman. Kewangan mereka sangat kukuh dan ini benar-benar merisaukan Hitler. Selain itu, Yahudi juga menguasai ekonomi Austria. Hitler yang dilahirkan sebagai anak pegawai negeri merasakan kepahitan ekonomi Austria-Hungaria yang bergolak. Hal ini demikian kerana negara yang dihuni oleh pelbagai etnik tempatan seperti Jerman, Slovak, Hunyad dan sebagainya bertanding merebut kuasa di kerusi pemerintahan. Sementara itu, orang Yahudi yang juga mendiami kawasan ini lebih suka menceburi bidang perniagaan. Disebabkan itu, jurang ekonomi antara orang Yahudi dan orang asli Austria-Hungaria jelas berlaku di Vienna. Jika dilihat pada ibu kota Austria, ia dimonopoli oleh Yahudi dari segi ekonomi. Banyak kedai dan kilang yang dikendalikan oleh keluarga Yahudi. Oleh itu, Hitler merasa dia adalah warga negara kerajaan kedua ketika berhadapan dengan orang Yahudi.
Mungkin dari ketidaksamaan sosioekonomi inilah kebencian Hitler terhadap orang Yahudi mula berkembang. Sebab yang kedua adalah konspirasi Yahudi. Hitler meyakini konspirasi Yahudi iaitu konspirasi memerintah dunia. Dia sangat percaya Yahudi merancang untuk mendominasi dan mengawal apa sahaja di dunia. Hitler melaksanakan Holocaust bagi mencegah konspirasi Yahudi ini gagal dan misi New World Order mereka turut terbengkalai. Oleh demikian, dia bersama pengikutnya yang turut berfikiran sama terhadap Yahudi telah melaksanakan Holocaust yang ngeri itu, iaitu pembunuhan beramai-ramai Yahudi. Ini adalah untuk menghalang Yahudi mendominasi dunia pada masa akan datang. Sebab yang ketiga ialah kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama disebabkan orang Yahudi. Hitler menyatakan bahawa rakan-rakannya semasa Perang Dunia Pertama yang berbangsa Yahudi adalah pengecut dan bukan nasionalis. Tetapi beliau percaya bahawa mereka tidak sepenuhnya berjuang untuk negara Jerman. Semasa Perang Dunia Pertama, ramai orang Yahudi mendaftar di unit tentera. Mereka, seperti Hitler, berusaha mencari nafkah dalam perang. Paling tidak berada dalam tentera akan memberi mereka pendapatan tetap dan makanan yang banyak, tetapi mereka tidak begitu bersungguh dalam memenangi peperangan. Oleh itu, melalui kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama juga memberi kesan mendalam terhadap pandangan dunia dan kepercayaan politik Hitler. Hitler adalah seorang tentera. Banyak nasionalis dan konservatif percaya bahawa Jerman tidak kalah dalam pertempuran di medan perang tetapi dihianati dari dalam oleh tikaman dari belakang. Disebabkan itu, sosialis, komunis dan terutama Yahudi disalahkan walaupun lebih daripada 100,000 orang Yahudi Jerman dan Austria telah berkhidmat dalam perang dan 12,000 telah terbunuh. Akhir sekali dalam perang ini, Jerman berdepan dengan kekalahan yang sangat teruk. Disebabkan itu, Jerman terpaksa menanggung hutang puluhan ribu tan emas. Hitler mengatakan tentera Yahudi ketika itu bersifat pengecut. Dia berpendapat bahawa tenteranya ketika Perang Dunia Pertama banyak terdiri daripada orang-orang Yahudi yang tidak serius dalam memastikan Jerman memenangi perang tersebut. Baginya, Yahudi akan lebih memihak kepada pihak yang memberi mereka keuntungan yang lebih baik dan bila-bila sahaja boleh mengkhianati Jerman. Disebabkan itu, Hitler sangat membenci Yahudi. Seterusnya, kita masuk kepada bahagian cara Hitler membunuh orang Yahudi. Orang Yahudi dibunuh oleh kaum Hitler dengan pelbagai cara. Nazi menganggap orang Yahudi sebagai bangsa yang lebih rendah atau lemah yang dilihat dapat menimbulkan ancaman paling dahsyat kepada Jerman. Tidak lama selepas mereka berkuasa, Nazi mengamalkan langkah-langkah untuk menyingkirkan orang Yahudi daripada kehidupan ekonomi, sosial dan budaya Jerman. Perang Dunia Kedua telah memberi peluang kepada pegawai Nazi untuk mengambil tindakan-tindakan yang lebih radikal terhadap orang-orang Yahudi dengan alasan mereka menimbulkan ancaman kepada Jerman. Pihak berkuasa Jerman mengurung orang-orang Yahudi di kem-kem tahanan iaitu ghetto. Beratus-ratus ribu orang Yahudi mati disebabkan oleh keadaan yang sangat teruk di ghetto dan beberapa bahagian lain di Eropah Timur. Namun begitu, berikutan pencerobohan Kesatuan Soviet, tembakan secara besar-besaran terhadap orang Yahudi berlanjutan sepanjang perang. Dan tembakan tersebut kebanyakan dilakukan oleh Batalion Military Police Order Jerman. Operasi menembak ini dianggarkan telah meragut lebih daripada 1.5 juta nyawa orang Yahudi. Selain itu, pegawai Nazi juga menggunakan kaedah tambahan untuk membunuh orang-orang Yahudi, iaitu kaedah awal yang dibangunkan untuk program eutanasia, iaitu ruang gas pegun. Nazi Jerman dan sekutu-sekutunya memindahkan hampir 3 juta orang Yahudi dari kawasan yang dikuasai mereka ke Poland yang diduduki oleh Nazi.
Majoriti dihantar ke pusat pembunuhan yang sering disebut kem pembasmian di Belzec, Chemno, Sobibor, Treblinka dan Auschwitz-Birkenau, iaitu tempat mereka dibunuh dengan cara gas racun. Seterusnya ialah Junderat. Junderat merupakan sebuah badan yang mengertai komuniti Yahudi yang dilantik oleh pihak berkuasa Jerman semasa Perang Dunia Kedua. Junderat merupakan satu bentuk perantara yang berkuasa yang digunakan oleh pentadbiran Nazi untuk mengawal masyarakat Yahudi. Pada 22 September 1939, Ketua Pejabat Keselamatan Utama Reich telah mengeluarkan satu surat perutusan khas. Surat tersebut adalah dokumen pertama yang menggariskan idea bahawa Junderat merupakan pertubuhan yang memainkan peranan penting dalam usaha menghapuskan Yahudi Eropah. Dalam surat itu, telah diarahkan untuk menubuhkan Majlis Orang-Orang Tua dan Junderat iaitu Dewan Yahudi dibentuk di dalam setiap komuniti Yahudi. Pembentukan tersebut dianggotai oleh 24 orang lelaki Yahudi dan digalakkan dari kalangan masyarakat berpengaruh dan rompi. Setelah Junderat ditubuhkan, Jerman memerintahkan mereka untuk membawa keluar pelbagai langkah pentadbiran dan ekonomi yang boleh merosakkan orang Yahudi. Dalam kebanyakan keadaan, Junderat berusaha untuk menunda dan atau meringankan langkah-langkah tersebut. Junderat percaya bahawa jika mereka mematuhi tuntutan Jerman, maka orang Jerman akan melihat betapa produktifnya orang Yahudi dan boleh menyebabkan tindakan terhadap orang Yahudi dikurangkan. Dalam beberapa keadaan, wujud anggota Junderat yang mengambil kelebihan kedudukan istimewa mereka untuk mengaut keuntungan pribadi. Keadaan ini membawa kepada banyak pemusuhan dan kritikan di pihak masyarakat Yahudi. Secara ringkasnya, Junderat sering melakukan tindakan penyeimbangan. Di satu pihak, mereka merasakan bahawa mereka bertanggungjawab untuk membantu sesama Yahudi. Dan di sisi lain, mereka seharusnya melaksanakan polisi yang telah diperintahkan oleh pihak Nazi. Oleh itu, peranan yang dimainkan oleh Junderat adalah salah satu aspek yang paling kontroversi pada tempoh Holocaust. Seterusnya ialah Junderat. Antara tugas Junderat yang telah digariskan dalam putusan khas ialah yang pertama, melaksanakan perintah Jerman. Yang kedua, mengambil bancian improvisasi orang Yahudi di kawasan mereka. Yang ketiga, mengusir orang Yahudi dari luar bandar ke bandar ghetto. Yang keempat, menyediakan penyelenggaraan yang mencukupi untuk para pelarian Yahudi dalam perjalanan ke ghetto. Yang kelima, menyediakan tempat tinggal bagi para pelarian Yahudi di ghetto. Dan yang keenam, melaksanakan hukuman. Peranan Junderat juga telah diterangkan oleh Hannah Arendt di dalam bukunya. Menurut beliau, Junderat berperan penting dalam pendaftaran dan pengusiran orang Yahudi ke kem tahanan. Peranan Junderat telah memudahkan urusan Nazi untuk menghapuskan orang Yahudi. Beliau turut berpendapat bahawa lebih sedikit orang Yahudi yang akan mati jikalau Junderat tidak memainkan peranan kerana orang Jerman akan menghadapi banyak kesulitan dalam menyusun senarai nama orang Yahudi. Junderat juga berperanan dengan mengarahkan polis Yahudi untuk membantu Jerman menangkap orang-orang Yahudi dan kemudian memuatkannya ke dalam kereta api pengangkutan yang menuju ke kem-kem tahanan. Okey, baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membincangkan pandangan Lucy Dawidowicz tentang peranan Junderat. Pertama kali, siapakah Lucy S. Dawidowicz ini? Lucy S. Dawidowicz merupakan seorang ahli sejarah dan juga merupakan seorang pengarang yang kontroversi, bukan hanya kerana pendapatnya mengenai kehidupan Yahudi, tetapi juga kerana metodologinya. Lucy dilahirkan pada 16 Jun 1915 di New York, Amerika Syarikat dan meninggal dunia pada 5 Disember 1990 ketika berusia 75 tahun. Ibu bapanya, Max dan Dora, merupakan orang Yahudi yang berfikiran sekular dan tidak berminat dengan agama. Lucy pada awalnya minat dalam bidang puisi dan sastra. Namun, atas nasihat mentornya iaitu seorang sejarawan dan juga seorang gurunya di pusat pengajian di sebuah institusi pengajian tinggi yang menasihatinya untuk menyambung pelajaran dalam bidang sejarah yang berkaitan dengan sejarah Yahudi.
Lucy menyatakan bahawa pembunuhan Yahudi Eropah ini adalah tujuan Adolf Hitler. Lucy Davidovich tidak menafikan yang para pemimpin kaum Yahudi ini bersebahat dengan orang Nazi. Namun, pembelaannya adalah disabitkan dengan niat mereka berbuat begitu. Maksud di sini ialah Lucy Davidovich ini telah menyokong orang Yahudi atas sebab mereka tidak ada pilihan. Dengan niat mereka itu bukan kerana untuk kepentingan semata, malahan kerana untuk menyelamatkan diri. Menurut Lucy Davidovich, ketua kaum Yahudi telah dilanda oleh satu dilema yang besar. Kes penubuhan jenderal iaitu Majlis Golongan Tua di Poland misalnya memperlihatkan masalah ini. Di Poland dan di negara-negara lain yang dikuasai oleh Nazi, kaum Yahudi telah diarahkan untuk menumbuhkan jenderal sebagai badan hubungan di antara pemerintah Nazi dengan masyarakat Yahudi. Oleh sebab itu, dasar Nazi sudah jelas anti-Yahudi. Hal ini menyebabkan ketua kaum Yahudi khawatir bahawa penubuhan jenderal ini dan penyertaan mereka ini akan disifatkan sebagai tanda sokong mereka kepada Nazi. Bagi Davidovich, beliau menyatakan bahawa sekiranya tiada penubuhan jenderal, maka siapa lagi yang akan membela nasib kaum Yahudi ketika itu. Selain itu, bagi Lucy Davidovich pula, orang Yahudi dan ketua mereka berganding bahu dengan Nazi atau tunduk pada Nazi semata-mata kerana terpaksa. Mereka tidak mengharapkan apa-apa keuntungan secara peribadi. Lucy Davidovich juga berpendapat dan mentikaikan kenapa tidak menyalahkan kuasa-kuasa Eropah yang lain yang mengetahui jenayah Hitler ini, tetapi mereka tidak bertindak. Dengan ini dapat lihat bahawa Lucy Davidovich ini tidak menyalahkan kaum jenderal itu. Sebaliknya menyalahkan kuasa-kuasa Eropah yang tidak bertindak membenteras jenayah Hitler ini. Perkara ini dapat dilihat melalui pernyataan Davidovich seperti berikut. Masa seluruh Eropah rebah terlantar di bawah kekuasaan Jerman, orang Yahudi yang dipenjara di geto-geto mempunyai kesempatan yang paling tipis untuk menentukan nasib mereka jika dibandingkan dengan bangsa atau negara lain. Okey, menurut Lucy Davidovich juga, kaum jenderal ini ditawarkan untuk dikelaskan dalam golongan istimewa. Dengan ini, mereka tidak boleh dikatakan mengkhianati bangsa sendiri. Selain itu, sekiranya mereka tidak bersetuju untuk dikelaskan sebagai golongan istimewa, maka mereka juga akan dimusnahkan dan dengan itu berkemungkinan besar zuriat Yahudi akan menjadi lebih gelap. Lucy Davidovich berpendapat sekiranya isu untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang Yahudi ketika itu, maka golongan istimewa, iaitu golongan jenderal tersebut telah melakukan tindakan yang paling praktikal. Okey, seterusnya kita melihat pula pandangan Hannah Arendt tentang peranan jenderal. Hannah Arendt ini merupakan seorang saintis politik dan ahli falsafah Amerika kelahiran Jerman yang terkenal dengan tulisan kritis terhadap utusan orang Yahudi. Hannah Arendt ini dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 1909. Hannah dilahirkan di Hanover, iaitu di Jerman, dan meninggal pada 4 Disember 1975 ketika berusia 69 tahun, iaitu meninggal di New York. Hannah ini belajar di University of Marburg, Albert Ludwig, University of Freiburg dan University of Heidelberg. Hannah mendapat gelaran Doktor Falsafah di Heidelberg pada tahun 1928. Selepas menamatkan pengajiannya, Hannah Arendt menetap di New York City dan menjadi pengarah penyidikan persidangan hubungan Yahudi, iaitu pada tahun 1944 sehingga 1946. Seterusnya, Hannah ini juga menjadi seorang pensyarah di University of Chicago.
Dalam bukunya Ejman in Jerusalem 19 nombor 3, Hannah Arendt menghidupkan kembali kontroversi mengenai peranan junderat dengan menyifatkan bahawa keterlibatan mereka benar-benar meningkatkan jumlah kematian Holocaust. Hannah berkata, sekiranya dia mungkin salah dalam mentafsir kerjasama antara Yahudi dengan Nazi, dia tidak menyalahkan kegagalan semua Yahudi untuk tolak tawaran tersebut. Tetapi, dia menyalahkan pemimpin Yahudi, iaitu golongan junderat ini yang tidak menolak peranan yang dibawa oleh Yahudi. Hannah Arendt juga telah menuduh bahawa para pemimpin Yahudi telah bersubahat dengan Nazi supaya diri mereka selamat daripada ancaman maut. Hal ini menyebabkan junderat terpaksa bekerjasama kerana tiada pilihan langsung. Oleh itu, nasib orang Yahudi telah menjadi teruk sehingga melibatkan kematian sehingga 6 juta orang. Hannah juga mendakwa bahawa apa yang menyedihkan ialah tidak kumpulan atau orang yang bukan Yahudi telah bertindak dengan cara yang berbeza. Arendt turut membicarakan tentang penentangan Yahudi di Belanda dan penyiksaan yang terpaksa ditanggung oleh para pemberontak. Jika orang Yahudi tetap tanpa pemimpin, mereka tidak akan terbunuh dalam jumlah yang besar. Tugas Jerman pula akan menjadi lebih sukar dan orang Yahudi tidak akan terbunuh sehingga 6 juta. Maksud Hannah di sini ialah sekiranya para pemimpin Yahudi tersebut tidak terlibat dalam Nazi, maka jumlah kematian Yahudi dapat dikurangkan. Selain itu, menurut Hannah juga, dalam situasi ini adalah lebih baik mati di dalam rumah gas sahaja. Dan gambar yang di sebelah itu merupakan gambar kem tahanan Yahudi pada ketika dahulu. Sehubungan dengan itu, berdasarkan tajuk ini pada pandangan kami sendiri, kami memilih untuk mengkritik pihak junderat dalam kempen pembasmian orang Yahudi ini. Malah kami juga keseluruhannya bersetuju dengan pandangan awal Hannah Arendt yang mengkritik peranan junderat semasa berlakunya Holocaust di Jerman. Hal ini kerana seperti yang dapat kami lihat daripada peristiwa ini, pihak junderat boleh dianggap sebagai pengkhianat bangsa Yahudi sendiri kerana meskipun junderat merupakan darah daging bangsa Yahudi sendiri, sebaliknya, pihak junderat ini lebih mementingkan diri mereka hanya untuk menjaga status dan pangkat mereka sahaja. Meskipun pada ketika itu bangsa mereka sendiri sedang dibunuh dan dihapuskan dengan cara yang begitu kejam oleh pihak Nazi. Malah apa yang dapat kita lihat daripada peristiwa ini, pihak junderat sanggup dipergunakan dan menjadi mangsa keadaan oleh pihak Nazi asalkan nyawa dan status kedudukan mereka diperkukuhkan. Sehubungan dengan itu juga, jika lihat dari sudut pasifnya, sekiranya pihak junderat ini mempunyai semangat juang yang tinggi serta sanggup mempertahankan bangsa mereka, mungkin objektif kempen pembunuhan beramai-ramai bangsa Yahudi ini tidak akan berjaya. Namun demikian, apa yang dapat kita lihat daripada peristiwa sebenar, kita dapati bahawa junderat ini lebih bersifat angkuh dan mementingkan diri, sehinggakan mereka sanggup melihat kaum bangsa mereka ini dihapuskan dengan cara yang begitu kejam sekali oleh pihak Nazi. Kesimpulannya, berdasarkan tajuk ini, kita dapati bahawa terdapat dua pandangan yang berbeza terhadap kelakuan pihak junderat ini, iaitu sama ada pandangan berdasarkan kritikan atau pandangan berdasarkan sokongan terhadap tindakan junderat ini. Namun, di dalam tajuk ini kita dapat simpulkan bahawa terdapat dua tokoh yang berbeza pandangan terhadap junderat ini,
Misalnya di dalam tajuk ini kita dapati bahawa Lucy Dawidowicz lebih mempertahankan Junderat dengan memberi sebab mengapa Junderat ini sanggup bersekongkol dengan Nazi adalah semata-mata untuk menyelamatkan nyawa mereka daripada dibunuh. Maksudnya di sini, Junderat lakukan hal ini adalah kerana terpaksa. Namun demikian berdasarkan pandangan Hannah Arendt pula, ia lebih kepada mengkritik tindakan Junderat ini kerana beliau berpendapat bahawa pihak Junderat ini hanya mementingkan diri mereka sahaja tanpa menghiraukan kaum bangsa sendiri sehingga sanggup melihat kaumnya dibunuh secara beramai-ramai tanpa ada sikap peri kemanusiaan. Sehubungan itu juga, kami sekali lagi bersetuju dengan pandangan awal Hannah Arendt yang lebih mengkritik tindakan Junderat ini yang dianggap sebagai golongan yang penting diri sahaja. Oleh itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Berikut merupakan sumber rujukan yang kami gunakan.